Assalamualaikum. Nama saya Mazlan bin Muhammad. Okey, pada hari ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran. Antaranya adalah fahaman pasca modernisasi dan era pasca modernisasi ini juga menyaksikan perubahan pelbagai nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia. Ia juga merupakan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Oleh itu kami memilih tajuk modernisasi dan pasca modernisasi untuk dibentangkan dalam video ini. Berikut ialah ahli kumpulan kami, terdiri daripada saya dan Encik Nur Zulaikha Zakaria, Encik Muhammad Hazlimi dan juga Encik Fahmi. So saya harap video ini bermanfaat dan semoga terhibur. Sekian, saya serahkan kepada ahli kumpulan kami yang pertama. Hai, Assalamualaikum. Saya Hazlimi. Saya akan membentangkan tentang sejarah modernisasi dunia. Konsep dan proses modernisasi bermula di Eropah akibat dua revolusi besar, iaitu Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Revolusi Perancis adalah peristiwa yang telah mengubah sejarah Eropah moden yang bermula pada tahun 1979 dan berakhir pada akhir 1970-an. Dalam tempoh ini, rakyat Perancis memusnahkan dan membentuk semula naskah politik negara dan sistem feudal mereka. Untuk revolusi industri pula, revolusi perindustrian yang berlaku dari abad ke-18 hingga ke-19 adalah satu tempoh di mana masyarakat agraria luar bandar di Eropah dan Amerika menjadi industri dan bandar. Barang-barang yang pernah dibuat dengan teliti dengan tangan mula dihasilkan dalam jumlah yang besar oleh mesin di kilang. Berkat pengenalan mesin dan teknik baru dalam tekstil, pembuatan besi dan industri lain. Modernisasi Eropah digerakkan oleh dua perkembangan besar ini yang membawa kepada dunia ilmu pengetahuan dan maklumat. Falsafah dan praktikal modernisasi di Eropah. Falsafah modernisasi berkait rapat dengan teori evolusionisme bahawa perkembangan negara miskin ke arah masyarakat moden tidak dapat dielakkan. Praktikal kemajuan yang bertitik tolak dengan pembangunan sains dan teknologi yang membawa manusia Eropah menguasai alam sekitar dan mencari kejayaan. Falsafah dan praktikal modernisasi di Eropah. Falsafah modernisasi berkait rapat dengan teori evolusionisme bahawa perkembangan negara miskin ke arah masyarakat moden tidak dapat dielakkan. Praktikal kemajuan yang bertitik tolak dengan pembangunan sains dan teknologi yang membawa manusia Eropah menguasai alam sekitar dan mencari kejayaan. Kaedah dan pemikiran modernisme Islam. Yang pertama, modernisme Islam menegaskan keperluan menghidupkan masyarakat Islam dalam menerusi proses pentafsiran semula warisan Islam dalam konteks dunia semasa. Yang kedua, menggalakkan untuk mencari objektif pengajaran Al-Quran daripada hanya berpegang kepada makna Al-Quran itu sahaja. Yang ketiga, membuka ruang kepada hubungan atau rantaian positif antara pemikiran di dalam Al-Quran dan pemikiran moden pada tahap tertentu. Tokoh-tokoh gerakan modernisme. Yang pertama ialah Muhammad Iqbal dari tahun 1877 sehingga 1938. Seterusnya ialah Syed Ahmad Khan dari tahun 1817 sehingga 1898. Dan akhir sekali ialah Amir Ali dari tahun 1849 sehingga tahun 1928. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, nama saya Mazlan. Saya menyambung pembentangan daripada rakan saya berkenaan modernisme dan pasca modernisme. Okey, di sini saya sertakan beberapa slide dan juga saya ingin terangkan sedikit tentang modernisme di Malaysia. Okey,
negara yang berbangun seperti Malaysia adalah negara muda yang kebanyakannya melancarkan program pembaharuan atau pemodenan selepas terjadinya Perang Dunia Kedua. Hampir semua negara yang berbangun ini adalah bekas tanah jajahan kuasa-kuasa besar di barat, dan proses pemodenan yang dilancarkan oleh negara-negara berkenaan selepas mereka mencapai kemerdekaan. So, lantaran itu, program pemodenan yang dilancarkan oleh negara membangun ini banyak bersifat pro-barat, walaupun wujud sikap anti-barat atau anti-penjajah di kalangan penduduk-penduduknya. Kita juga dapat lihat dari sudut modernisme ini juga, penjajah dikatakan menjadi penyebab utama bagi pelbagai masalah. Salah satu masalahnya adalah dari sudut sosioekonomi dan juga masalah sosiopolitik yang dialami oleh penduduk-penduduk negara membangun berkenaan sehingga hari ini. Saya pula ingin menerangkan sedikit tentang modernisasi dari sudut ekonomi. Kita dapat lihat modernisasi ini juga berlaku banyak perubahan, terutamanya dari sudut ekonomi. Dan salah satunya yang kita dapat lihat ialah penggunaan teknologi mudah kepada penggunaan teknologi yang lebih saintifik. Kita juga dapat tahu, kita juga dapat tengoklah, dapat lihat dari sistem pertanian yang bercorak sara diri kepada corak yang lebih komersial. Dan juga kita dapat lihat penggunaan tenaga manusia dan haiwan dalam proses pengeluaran kilang lebih kepada penggunaan jentera sekarang. Di sini saya ingin menerangkan sedikit secara ringkas tentang pasca modernisme. Pemikiran pasca modernisme ini lahir pada abad ke-18. Ia wujud apabila kelahiran ramai pemikir dan kemajuan teknologi di barat semakin kembang. Kemudian perubahan pemikiran dan dalam era modernisme juga dianggap tidak sesuai lagi. Jadi ia digantikan dengan pemikiran baru dan dimasukkan dalam pasca modernisme. Dan banyak pemikiran baru wujud dalam era pasca modernisme ini, seperti humanism, feminism, pragmatism dan lain-lain. Dan kita dapat lihat juga serangan pemikiran modernisme terhadap umat Islam banyak dilakukan pada era ini. Serangan pada era ini kebanyakan datang dari beberapa golongan. Salah satunya adalah musuh Islam dan juga golongan fahaman sekular yang kebanyakannya mereka terdiri daripada kalangan umat Islam itu sendiri. Dan juga akhir sekali golongan persatuan atau gerakan Islam yang terpengaruh dengan agenda modernisme. Dan sasaran mereka pula adalah, salah satunya adalah golongan intelektual. Ia melalui teori ilmu ataupun epistemologi. Dari salah satu golongan mereka juga yang menjadi sasaran mereka adalah golongan awam. Dan ini dilakukan melalui fahaman pluralisme dari sudut agama, budaya dan adat Islam. Aliran dan pegangan pasca modernisme ini juga mencabar budaya tamadun manusia dan nilai agama.
Begitu juga moral yang suci menjadi perhatian mereka, di mana pengaruh liberal dan secularism yang ingin menjadikan konsep kekeluargaan yang tidak lagi terdiri daripada lelaki, perempuan, suami, isteri dan anak-anak yang sah, sehingga kan mereka ingin memperjuangkan agenda supaya dihalalkan perhubungan seks sebelum menikah. Dan fakta ini juga telah dibangkitkan kalau kita dapat lihat dalam banyak lama-lama sesawang. Ia telah dibangkitkan dalam United Nations Conference Population Development di Cairo dan Beijing. Dan ini terjadi berlaku semasa dalam tahun 1994 dan 1995. Dan kesannya kita dapat lihat dalam negara Malaysia sendiri, agenda ini menyebabkan institusi kekeluargaan itu menjadi rapuh, terutama dalam aspek agama. Saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin akan ada sambungan daripada rakan-rakan saya untuk membentangkan lebih banyak lagi info berkenaan modernisme dan pasca modernisme. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Modernisasi politik dilihat dari segi: pertama, peralihan kuasa autoriti puak tribal authority kepada sistem undi demokrasi. Kedua, kewujudan parti-parti politik. Ketiga, sistem perwakilan dalam pemerintahan melalui pilihan raya. Dan seterusnya, perkembangan birokrasi perkhidmatan awam. Matlamat modernisasi adalah negara bangsa, satu wilayah yang mempunyai sempadan atau kerajaan dan warga negara atau bangsa. Kepentingannya adalah dalam projek modernisasi, ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang berintegrasi dengan baik. Metod adalah pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional, bahasa nasional, kebudayaan nasional dan pemikiran nasional. Ukuran pencapaian diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Kejayaan dasar-dasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihan raya, ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara. Modernisasi pendidikan adalah pengurangan atau penghapusan buta huruf, perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kemahiran yang membawa kepada pengeluaran produktif dalam bidang ekonomi, mewujudkan negara yang bertaraf pendidikan sistematik, memperbaiki dan memperluas pendidikan. Pendidikan berperanan dalam menyatukan bangsa dan agama yang berbeza dalam satu negara. Dan seterusnya, sistem pendidikan haruslah disesuaikan dengan arus modernisasi kerana ia merupakan salah satu cara untuk mencegah ketidakseragaman dalam sistem pendidikan. Kesan modernisasi terdapat 3, iaitu terpengaruh dengan unsur-unsur luar yang dibawa masuk dalam pembangunan, gabungan unsur kapitalis dan sosialis yang menentukan tahap dalam perancangan pemodenan di negara-negara membangun. Seterusnya, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam sesebuah negara dalam pelbagai aspek. Akhir sekali, kesimpulan, modernisme bagi Barat dan Islam sangat berbeza mengikut konsep dan matlamat. Nilai-nilai moral serta nilai-nilai Islam tidak seharusnya dihapuskan dalam modernisasi. Proses perubahan ke arah modernisasi akan memberikan impak positif dan negatif tertentu kepada masyarakat.